Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pihak media yang datang pada hari ini. InsyaAllah kita akan berkongsi tentang isu berkenaan viral 3 ibu tunggal yang mendapat bantuan dari gereja. Terima kasih kepada semua wakil media pada hari ini, sama ada dalam bentuk live ataupun dalam bentuk catatan. Kami di pihak Lembaga Zakat Selangor telah merujuk kepada video yang tular berkaitan ibu tunggal, 3 ibu tunggal yang tidak mendapat bantuan mana-mana agensi. Pihak Lembaga Zakat Selangor telah menghubungi Nazir Masjid di tempat berhampiran, yang mana Nazir Masjid ini juga adalah penolong amil karyah, salah seorang daripada 2,000 penolong amil karyah yang kita ada di seluruh masjid-masjid di Selangor. Jadi kebiasaannya penolong amil karyah ni mereka mempunyai maklumat tentang karyah di masjid masing-masing. Jadi kebanyakan asnaf yang berada di kawasan masing-masing akan diketahui oleh penolong amil karyah di masjid tersebut. Dan sebelum tu saya terlupa nak memperkenalkan, di sebelah kanan saya ni adalah Encik Basit, Head of Division Distribution Ketua Division Agihan. Di sebelah kiri saya adalah Datin Setia Norajun, Head of Division ataupun Ketua Division Komunikasi Korporat dan Stakeholder yang bersama kita pada hari ini untuk bersama dengan pihak media. Okey. Dakwaan ibu tunggal yang tidak terima bantuan dari mana-mana agensi. Untuk makluman, sehingga April 2021, Lembaga Zakat Selangor LZS telah menyantuni seramai 58,714 keluarga asnaf fakir miskin dan 5,808 orang mualaf di Selangor. Ini status sehingga April 2021. Daripada jumlah tersebut, seramai 17,535 orang ataupun keluarga tadi merupakan ketua keluarganya adalah ibu tunggal yang mendapat manfaat zakat sepanjang tahun ini. Daripada jumlah tadi 17,535 adalah ibu tunggal. Dan ibu tunggal ini merujuk kepada ibu yang membesarkan dan mendidik anaknya seorang diri tanpa kehadiran suami disebabkan perceraian, kematian atau ditinggalkan, yakni diabaikan oleh pasangan. Kemudian hasil daripada perhubungan kami dengan pihak Nazir Masjid tadi ataupun penolong amil karyah, kami mendapat makluman dan kami menemui 2 daripada 3 ibu tunggal. Saya tidak menyebut detail kerana kerahsiaan. Saya hanya menyebut ibu tunggal A. Yang pertama, ibu tunggal A, beliau mendakwa tidak mendapat, ini kita merujuk kepada video yang viral itu. Beliau mendakwa tidak mendapat sebarang bantuan dari mana-mana agensi termasuk Baitul Mal dan Zakat. Ini kenyataan yang dinyatakan. Daripada siasatan yang dilakukan, mendapati beliau merupakan asnaf miskin yang berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor. Ini asnaf A tadi, ibu tunggal A. Keluarga beliau telah didaftarkan sebagai asnaf pada tahun 2020. Merupakan seorang ibu tunggal yang bercerai pada tahun 2019 dan mempunyai 3 orang tanggungan. Antara bantuan zakat yang disalurkan kepada keluarga ini, yang pertama, bantuan keuangan bulanan. Yang kedua, bantuan sewa rumah secara bulanan. Yang ketiga, bantuan pendidikan. Yang keempat, bantuan hutang keperluan hidup bagi menjelaskan tunggakan sewa rumah. Yang kelima,
bantuan kecemasan, dan yang keenam, bantuan hari raya. Jadi jumlah keseluruhan bantuan zakat yang disalurkan kepada keluarga beliau sehingga kini 2021 adalah sebanyak RM23,450. Ini termasuk bantuan keuangan bulanan dan sewa rumah yang insya-Allah akan disalurkan sehingga Disember 2021. Itu ibu tunggal A, ya. Kemudian ibu tunggal B, daripada siasatan, beliau bukan seorang ibu tunggal tetapi mempunyai suami yang tidak menetap di Malaysia. Sebelum ini merupakan penerima bantuan Baitul Mal Mawib Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dari tahun 2012 sehingga 2017. Antara bantuan yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal Mawib adalah yang pertama, bantuan keuangan bulanan, yang kedua, bantuan kecemasan, yang ketiga, bantuan deposit teksi, yang keempat, bantuan menjelaskan tunggakan yakni yuran kursus anak, yang kelima, bantuan menjelaskan tunggakan sewa rumah, yang keenam, bantuan pelajaran IPT, yang ketujuh, bantuan perniagaan, dan yang ke-8, bantuan musibah. Ini bantuan-bantuan yang diterima daripada tahun 2012 hingga 2017 daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mempunyai tiga orang anak yang sudah dewasa. Berdasarkan rekod, beliau telah menerima bantuan menyelesaikan tunggakan sewa rumah pada tahun 2017 daripada Lembaga Zakat Selangor. Tidak ada permohonan lain yang pernah dibuat selepas itu. Ya. Maknanya kalau kita tengok sini, ya, kalau kita tengok sini yang B ni dia masih menerima bantuan daripada Mawib pada tahun 2021 yang disebut sebagai bantuan musibah. Ini rekod yang kita dapat, kita akan sahkan dengan Mawib. Okey. Apabila dia datang ke kita pada tahun 2017, kita bantu beliau, ya, keluarga ini, dan apabila dia berpindah ke Selangor, tiada permohonan yang kita dapat. Jadi kita tak boleh nak proses. Ya. Okey, saya akan menyentuh ibu tunggal C pula. Ibu tunggal C daripada siasatan, status beliau bukan ibu tunggal seperti yang didakwa dan masih mempunyai suami di Malaysia. Mempunyai 4 orang anak tanggungan berumur 4 hingga 14 tahun. Beliau baru menghantar permohonan pendaftaran asnaf fakir miskin, namun dokumen yang dilampirkan tidak lengkap kerana tidak menyertakan dokumen penceraian. Kerana beliau menyatakan bahawa beliau ibu tunggal, jadi untuk kami proses, kami perlukan dokumen perceraian. Ya. Sebab ini penting, semasa pihak agihan nanti melaksanakan bancian, mereka akan melihat pendapatan haldul kifayah untuk rumah tersebut. Jadi semua dokumen ini diperlukan bagi memastikan bahawa di Selangor ini penetapan haldul kifayah untuk 6 isi rumah mengikut 6 asas keperluan hidup adalah ringgit Malaysia 2734. Jadi dokumen ini diperlukan untuk kita mengesahkan bahawa memang beliau layak fakir atau miskin. Jadi kita tidak boleh proses. Walau bagaimanapun, insya-Allah apabila kita menerima bantuan, menerima borang tersebut, menerima dokumen sokongan tersebut, kita akan melakukan bancian dan pemeriksaan atau siasatan, dan jika beliau layak, bermakna di bawah haldul kifayah, kita akan bantu seperti yang 58,000 keluarga fakir miskin
di Selangor tadi. Ya. Tapi setakat ini disahkan beliau masih belum bercerai dengan suaminya. Okey. Okey, walau bagaimanapun memandangkan suasana pandemik, walaupun kita tidak dapat sahkan bahawa beliau fakir atau miskin, kita menyediakan bantuan kecemasan kepada beliau dan kita telah serahkan kepada beliau. Ini bagi memudahkan beliau menghadapi bulan puasa ini dalam suasana pandemik ini. Untuk makluman, kita berjumpa ibu tunggal B dan C. Ibu tunggal yang menerima bantuan ataupun asnaf Lembaga Zakat Selangor ini, kita tidak dapat menghubungi beliau dan sehingga kini kita tidak mendapat sebarang maklumat tentang ibu tersebut. Ya. Daripada pertemuan ini, kami tidak dapat mengesahkan kesahihan bantuan yang disebut sebagai bantuan daripada gereja setakat ini. Kami tidak dapat mengesahkan kerana dua yang kami temui menyatakan mereka tidak ada menerima sebarang bantuan daripada gereja. Ya. Kami di Lembaga Zakat Selangor ini memandang serius terhadap dakwaan yang menyatakan seperti yang dinyatakan dalam video yang baru tersebut, Lembaga Zakat Selangor sebagai salah satu entiti di bawah Majlis Agama Islam Selangor yang bernaung di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kami sentiasa komited dan sentiasa memastikan golongan asnaf di negeri ini dapat disantuni sebaik mungkin dengan dibantu oleh 2,000 amil penolong amil karya di masjid di 9 daerah di seluruh Selangor. Jadi kita mengharapkan masyarakat menjadikan institusi masjid ini sebagai institusi bukan saja untuk menunaikan solat, tapi juga sebagai institusi yang boleh membantu karya jika memerlukan bantuan. Itu antara hasrat Lembaga Zakat Selangor apabila kita melantik 2,000 penolong amil karya di seluruh Selangor, supaya mereka ini dekat dengan masyarakat, mereka tahu perkembangan masyarakat, mereka tahu perkembangan karya di masjid masing-masing. Kebersamaan semua pihak amat kami harapkan dan hargai, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Kita ingat bahawa apa saja agensi, NGO, individu, kita adalah berhasrat dan berniat untuk saling melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ya. Dan kita saling melengkapi. Bukan kita saling menjatuhkan. Kita sama-sama periksa tujuan dan hasrat kita. Yang kewujudan kita ini adalah untuk kebaikan ummah dan manusia, terutama sekali di Selangor. Untuk makluman, kita bekerjasama dengan banyak NGO dan NGOI. NGOI ini Islam di Selangor, yang mana dengan pelbagai tujuan. Banyak maklumat yang kita terima daripada NGO, kita mengambil tindakan dan kita menyantuni mereka-mereka yang sama ada fakir, miskin dan sebagainya, asalkan saja mereka tergolong di kalangan 8 asnaf, kita akan bantu. Kepada penerima zakat, manfaatkanlah zakat yang diterima itu kerana zakat itu daripada 2.5% kewajipan daripada pembayar-pembayar zakat, yang merupakan salah satu daripada tunggak dalam Islam. Ya. Kongsilah maklumat yang benar agar cerita tersebut memberi manfaat kepada institusi yang menjalankan amanah pengurusan zakat, bukan untuk menghilangkan keyakinan pengeluar zakat. Kami tidak mahu apabila berlaku hilang keyakinan
terhadap institusi zakat, semakin kurang mereka menunaikan zakat melalui institusi zakat. Apa akan jadi terhadap 58,000 keluarga fakir miskin mu'alaf, ya, fakir miskin, dan 5,000 lagi mu'alaf tadi jika kutipan terjejas? Apa akan terjadi bantuan keuangan bulanan yang kami keluarkan 186 juta pada tahun lepas? Apa akan jadi terhadap bantuan sewa rumah yang kita keluarkan 75 juta tahun lepas jika kutipan terjejas? Ini kita nak semua kita faham, ya. Apa akan terjadi kepada bantuan keperluan pendidikan dan yuran yang berjumlah 75 juta tahun lepas, ya? Apa akan terjadi kepada bantuan perubatan yang berjumlah 28 juta kita bayar tahun lepas? Hutang rawatan dialisis 28 juta, hutang perubatan 24 juta, bantuan kecemasan, ya, mereka-mereka yang datang ke cawangan kita benarkan ketua cawangan mengeluarkan bantuan kecemasan sehingga 500 supaya tidak lagi mereka pergi ke gereja ataupun institusi lain. Kita sediakan bantuan ini dan berjumlah 16 juta tahun lepas, ya. Kita hantar makanan kepada 13,000 keluarga di Selangor, 13,500, yang berjumlah 11.1 juta setiap bulan, ya. Setahun 11.1 juta kita hantar setiap 30 hari ke rumah penerima 13,500 keluarga. Jadi kita tidak mahu mereka-mereka yang selama ini mendapat manfaat daripada zakat, mereka-mereka yang kita bangunkan sebagai usahawan, pelajar-pelajar 11,000 pelajar di universiti tempatan, di kolej-kolej komuniti, di kolej-kolej vokasional yang kita taja dalam pelbagai bidang ini, kita tidak mahu mereka terjejas disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat. Kita ada 503 pelajar di luar negara yang kita taja. Ini antara benda-benda yang saya sebut. Dan kita membelanjakan 28.8 juta untuk guru kafar di Selangor. Jadi kita tidak mahu lihat mereka-mereka yang menerima manfaat daripada zakat ini terjejas disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat. Jadi kita mengharapkan, ya, NGO atau agensi tadi sama-sama dengan kita. Jika ada sebarang kemuskilan, bawa ke masjid. Kita ada 2,000 di seluruh masjid di Malaysia. Datang ke cawangan kita. Kita buka 21 cawangan sekarang ni walaupun dalam suasana pandemik, ya, datang kepada kita. Kita tidak mahu suasana ini memberi gambaran buruk. Apabila kita tidak mendapat maklumat yang lengkap, kita memberi gambaran buruk kepada institusi zakat, ya, kepada asnaf, ya, ataupun kepada bakal asnaf. Apabila menghantar borang kepada kita, beri borang yang lengkap supaya mudah untuk kita proses dan cepat kita salurkan bantuan. Saya bagi contoh, semasa bantuan pandemik BKC 19 tahun lepas, kita menerima permohonan sebanyak 42,000. Sebahagian daripada pemohon menghantar melalui online gambar kucing, gambar tumbuhan sebagai IC. Dan kita di Lembaga Zakat Selangor ini, kita menganggap penghantaran dokumen tersebut mungkin tersilap, dan menjadi satu tugas kita menelefon mereka ini untuk sahkan sila hantar dokumen yang betul. Jawapan mereka, kami saja nak test sistem. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak masa digunakan oleh pegawai-pegawai ini untuk mengesahkan, sebab kita bersangka baik bahawa mereka layak. Dan daripada 42,000 pemohon, kita mengeluarkan bantuan hampir 28,000 keluarga pada tahun lepas. Jadi kita mengharapkan apabila menghantar bantuan, menghantar borang permohonan, hantar secara lengkap
supaya sebab kami mengagihkan bantuan zakat ini, kami ada garis panduan yang kami harus patuhi dan juga fatwa yang kami harus taati. Jadi kami tidak boleh sewenang-wenangnya memberi bantuan kepada mereka-mereka jika kami takuti mungkin bantuan itu diberikan kepada mereka yang tak layak. Ya. Dan kepada masyarakat awam, kita memohon periksa berita yang keluar sebelum sebarkan. Ya. Sebarkan maklumat tentang lembaga zakat, dapatkan maklumat secara terus daripada kami ada Facebook kami, Lembaga Zakat Selangor, social media, Instagram, Twitter, kita ada LinkedIn, ya, dan rujuk kepada, kalau ada kemuskilan, rujuk kepada lembaga zakat sendiri. Dan kami mengeluarkan report yang telah diaudit. InsyaAllah kita akan keluarkan selepas raya setelah disahkan oleh audit untuk makluman dan tatapan umum. Tiada rahsia dalam agihan di Lembaga Zakat Selangor. Ya. Dan kami menganggap walaupun perkara ini berlaku secara memberi impak kepada kami menganggap ada hikmah di sebalik kejadian ini. Yang pertama, semakin ramai manusia, semakin ramai umat Islam ingin tahu bagaimana operasi zakat. Ya, yang pertama. Dan fungsi zakat. Yang kedua, semakin ramai nak tahu macam mana zakat, seluruh Malaysia mengagihkan zakat. Semakin ramai ingin tahu. Ya. Dan kita lihat masyarakat semakin tahu fungsi masjid. Dalam kes Selangor ini kita ada 2,000 penolong amil fitrah, penolong amil karya di setiap masjid yang menjalankan tugas sebagai fronting ataupun orang yang di depan masyarakat bagi pihak Lembaga Zakat Selangor, yang kebanyakan mereka mengetahui keadaan karya masing-masing. Jadi kita harapkan semakin ramai di kalangan kita, ini peringatan kepada saya sendiri dan kita semua, bahawa institusi masjid tu kita harus dekati kerana banyak maklumat, dan zakat juga menyalurkan bantuan untuk mencari mereka-mereka yang layak sebagai asnaf melalui masjid, melalui 2,000 penolong amil karya tadi. Dan kita kena ingat bahawa setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita tulis akan memberi impak sama ada positif dan negatif. Jadi berhati-hati semasa kita bercakap, berhati-hati semasa kita menulis dalam social media, kerana benda ini akan tersebar dan perkara negatif orang suka akan disebarkan, dan kita kena elak sebelum disebarkan perkara yang negatif tersebut. Cukup setakat itu. Jika ada sebarang persoalan, mungkin saya akan dibantu oleh Datin Setia dan juga Encik Basit sebagai Ketua Operasi Agihan di Lembaga Zakat. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa penolong amil karya ni mereka mengetahui ataupun mereka kenal masyarakat sekeliling. Apabila mereka melihat video tersebut, mereka mengesan salah seorang itu mereka kenali. Dan pihak zakat, kita ada operasi daerah yang sentiasa berada di daerah. Dan kita ada satu skuad yang kita sebut sebagai skuad Saidina Umar yang bekerja 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi sebab tu, kalau menelefon kita, kes-kes emergency, kes-kes geladangan, skuad Saidina Umar yang akan pergi. Jadi perjumpaan kami berlaku sejak hari yang kedua. Hari kedua bermaksud viral sebelum tu. Hari kedua kami telah berhubung dengan penolong amil karya, dan sehinggalah semalam kami masih ada komunikasi dengan dua orang yang disebut sebagai ibu tunggal tadi. Mungkin Cik nak tambah?
Saya lihat perkara ini sentiasa berulang. Viral-viral ini sentiasa berulang, setiap 1 tahun. Apa tindakan Majlis Zakat Selangor yang mungkin agak keras boleh diambil kepada pihak yang memviralkan? Kita melihat dari pelbagai perspektif. Kita tidak mahu dengan mengambil tindakan yang keras adakah memberi manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih melihat perkembangan kes ini dan kita akan berbincang dengan semua zakat satu Malaysia sebab kita ada platform yang kita bincangkan. Apakah langkah seterusnya, sebab kita monitor ataupun kita masih memantau kes ini dan kita telah mendapat maklumat dari pihak kita dan kita akan terus memantau dan akan berbincang dengan zakat satu Malaysia sebab semua melihat kes ini sebagai satu kes yang memberi impak yang negatif kepada zakat seluruh Malaysia. Jadi saya tidak akan nyatakan setakat ini apakah tindakan kita akan ambil, tapi kita akan berbincang secara dalaman dan berbincang dengan zakat-zakat lain apakah tindakan seterusnya yang kita akan ambil. Ya, biasanya kita akan melihat case to case basis dan kita mengharapkan kes ini memberi, macam saya sebut tadi, hikmahnya berlaku kes ini. Kita harapkan NGO lain pun akan melihat kes ini sebagai satu perkara yang kita harus ambil sebagai manfaat ataupun iktibar, bahawa di masa akan datang kita harapkan, macam saya sebut tadi, kita harapkan NGO tolong hubungi kita untuk sahkan sesuatu sebelum kita berkongsi dengan masyarakat. Untuk yang itu tunggal itu ada perancangan tak pindah nak yang detail berbagi data betul-betul dengan bertemu itu tunggal di. Okey. Ya, kita akan bertemu dalam masa yang terdekat sebab kita tak risau setakat ini, kita risau yang tak dapat bantuan ni. A ni dia komplit. Dia punya tadi macam saya sebut tadi, dia mendapat tahunan sehingga kini dia mendapat lebih kurang 23,450 sehingga hujung tahun ini. Maknanya dia akan dapat bantuan ini sehingga hujung tahun. Jadi kita tak risau dari segi kesulitan ataupun keadaan beliau nak menyambut hari raya. Tapi kita akan cuba hubungi beliau. Kita pun nak pastikan bahawa setakat ini dua yang kita temui mereka menafikan mendapat bantuan daripada gereja. Yang kita tak tahu lagi hanya yang kita belum temui. Tapi kalau kita tengok ayatnya semasa viral tu, dia menyatakan bahawa dia tidak mendapat langsung bantuan, sebab tu dia pergi ke gereja. Tapi dalam kes beliau mendapat bantuan. Jadi kita tak dapat sahkan. Setakat ni saya tak berani menyatakan bahawa tiada mereka yang mengambil daripada gereja. Kita tak dapat sahkan sebab kita baru temui dua. Ya. Yang ketiga ini yang A tadi, dia mendapat bantuan kita, tapi kita tak tahu sama ada diterima bantuan daripada gereja atau tidak. Cuma dalam live tersebut beliau menyatakan bahawa tidak mendapat bantuan sebab tu pergi ke gereja. Jadi dua benda yang kita kena periksa lah. Bila dia dah keluarkan statement macam tu dan memburukkan institusi zakat, tak apa ditahkan yang dikenakan pada mereka? Biasanya, mungkin Cik Basit betulkan saya, bagaimana asnaf tu sekalipun dia tak semayang, dia buat sesuatu yang ni, dia masih layak sebagai mungkin dari segi kelayakan dia sebagai fakir miskin dia ada lagi. Cuma kita boleh buat dakwah, kita boleh counselingkan dia. Kita tak nak mereka ni berterusan sebegini. Kita tahu ini adalah salah satu hasrat kita, sebab tu kita ada induction untuk 47,000 keluarga di Selangor. Kita akan ada induction untuk asnaf-asnaf ini supaya mereka bukan saja boleh membangunkan diri mereka, mereka juga boleh menjadi sebagai jurucakap zakat. Mereka mendapat manfaat daripada zakat.
Jadi jadilah jurucakap yang baik kepada lembaga zakat. Sebab itu kita dalam proses membangunkan 47,000 keluarga yang di bawah kategori produktif dalam lembaga zakat Selangor. Ada orang banyak sedang bercakap sekarang berkenaan dengan isu ni. Katanya antara sebab kenapa lembaga zakat macam mungkin susah nak macam bagi bantuan disebabkan prosedur dan birokrasi yang susah. Sebab tu mungkin beberapa orang ni pergi ke gereja. So tak komen sikit. Terima kasih, soalan yang menarik berkenaan dengan birokrasi. Terima kasih kepada warganet yang bertanya di situ lah. Pertama, bila kita nak sebut berkenaan birokrasi, dia melibatkan dua perkara yang utama. Satu adalah borang yang perlu diisi, kedua adalah sokongan yang perlu didapati. Ini adalah dua birokrasi. Yang ketiga belah proses tu kita boleh buktikan di lembaga zakat, proses telah pun dinipiskan senipis-nipisnya. Ada bantuan yang boleh diluluskan dalam masa 1 jam, dan ada bantuan yang perlu diluluskan dalam masa 14 hari. Contohnya bantuan bina rumah, perlu ada grant dan sebagainya, perlukan masa yang lebih. Bantuan kecemasan boleh diluluskan dalam masa 1 jam. Dia boleh dapat maksimum RM500 tunai di tangan. Sentuh pada birokrasi yang dimaksudkan di situ, borang dan juga sokongan. Borang zakat Selangor sekarang ni kita telah memudahkan, bukan hari ini tetapi lebih 7 tahun kita memudahkan dengan mengisi sehelai borang sahaja. Sehelai borang sahaja, dan sokongan pula tidak diwajibkan sekarang. Dahulu kalanya ada sokongan daripada pelbagai agensi, sekarang ni tidak perlu. Jadi mereka hanya perlu menghantar borang, dan kita ada pegawai siasatan yang akan turun, akan menyiasat terus. Jika mereka layak, bantuan akan diberi walaupun tidak disokong oleh mana-mana agensi atau mana-mana ketua masyarakat. Ini bukan bermaksudnya kita langgar ketua-ketua masyarakat, bukan. Sebab kerjasama dan kefahaman kita bersama dengan ketua masyarakat terlalu baik dan akrab. Oleh yang demikian, ada asnaf yang mempunyai ruang dan masa untuk jumpa ketua masyarakat, ada asnaf tidak mempunyai. So kita dah maklum pada ketua masyarakat, jika siapa yang tidak mempunyai masa ataupun kemudahan untuk berjumpa ketua masyarakat dibenarkan untuk kita proses, kita maklum balik kepada mereka. So kepada sahabat yang bertanya di net ni, mungkin beliau kurang mahir berkenaan dengan kekaedah pemprosesan di institusi zakat. Boleh rujuk balik dalam website kita pun ada cara-cara isi borang dan sebagainya. Mungkin dah boleh kaji, dan selepas tu kita perbetulkan statement tersebut. Dan saya yakin ini bukan isu di Selangor. Boleh kata semua institusi zakat di Malaysia telah pun mempermudahkan proses-proses ini. So insya-Allah rakan-rakan kami di negeri-negeri lain pun akan mengamalkan perkara yang sama, insya-Allah. Terima kasih. Kalau kita tengok isu-isu macam ni selalu timbul pada bulan Ramadan, dan kita lihat benda ni jadi macam trend. Kalau bulan Ramadan mesti ada isu berbangkit dengan institusi zakat. So macam mana nak mendidik masyarakat ni supaya diorang tidak mempertahankan sendiri institusi? Ya, dia zakat ni dia ada dua musim puncak lah, Ramadan dan juga Disember bulan 12. Dan untuk makluman, sebelum saya pergi didikan tu lah, untuk makluman, kita dah ada senarai viral list, dan kita dah ada standard jawapan. Maknanya puan boleh bayangkan lah, 2016 apa keluar, 2017 apa keluar, dan benda yang sama dia keluar setiap tahun, dan benda itu disebarkan, ya. Sebab tu dari segi didikan, ya, yang pertama dengan melalui kita memaklumkan melalui social media, ya, melalui social media supaya masyarakat lebih terdedah dengan informasi zakat, ya, informasi zakat. Dan apabila benda tu keluar, mereka sendiri boleh jawab, ya, mereka sendiri boleh jawab. Dan dari segi yang saya sebut tadi, bila berlaku didikan terhadap ataupun induksi terhadap 47,000 keluarga ini, itu juga dapat membantukan bahawa mereka membantu kita, kerana mereka ini boleh menjadi jurucakap kita untuk membetulkan keadaan. Kita tak boleh halang viral ni pada berlaku,
Sebab kita dah boleh agak. Kadang-kadang terutama Encik Basit yang berpengalaman dalam agihan, kalau saya menerima satu Datin Jun sendiri, kalau menerima satu viral, Encik Basit boleh sebut date bila keluar sebelum ni, tahun bila keluar. Jadi benda tu adalah benda yang berulang, dan kita agak sukar nak menghalang perkara itu sebab dalam suasana sekarang ni begitu mudah benda tu tersebar, sama ada WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi insya-Allah dengan sebenarnya berlakunya insiden ini juga adalah satu didikan kepada semua, kepada kami, kepada masyarakat, kepada NGO, kepada semua pihak, ya, kepada media dan sebagainya, supaya apabila kita melihat kejadian ini, kita haruslah menyiasat sebelum kita tolong sebarkan kepada yang lain. Kalau disebut sebagai tabayun, kita siasat dulu sebelum kita sebarkan kepada orang lain, kerana apabila kita sebarkan, penyebaran itu semakin meluas dan memberi kesan yang tidak elok kepada institusi Islam, ya. Jadi kita harapkan perkara ini semakin berkurangan, dan saya rasa sememang dah berkurangan, cuma masih berlaku yang mana kita sama-samalah memberi makluman kepada masyarakat, terutama media, memberi makluman kepada masyarakat tentang aktiviti zakat, tentang operasi, supaya tidak ada lagi tanggapan negatif, persepsi negatif terhadap lembaga zakat Selangor ataupun lembaga zakat lain ataupun pusat zakat lain. Dan kita mengakui kita tidak sempurna 100%, kita sentiasa memperbaiki kelemahan kita, dan kita mengharapkan komen-komen daripada masyarakat untuk membantu kita memperbaiki servis kita, tapi tidaklah sehingga menyerang dan memfitnah, ya, bercakap, memberi komen untuk membina berbeza dengan menyebarkan fitnah. Jadi kita sama-sama muhasabah diri kita, semua peringkat, semua pihak, agar kita dapatkan, kita kurangkan isu-isu sebegini, supaya kita sama-sama melakukan kebaikan, saling melengkapi antara NGO dan agensi, JKM, lembaga zakat. Apabila kita ada spirit ini, semakin ramai mendapat manfaat, dan insya-Allah di Malaysia tidak ada mereka yang tertinggal dalam mendapat manfaat kebajikan, sama ada daripada kerajaan, daripada lembaga zakat, daripada semua pihak termasuk NGO. Soalan Kak Alif, ada tak perancangan LZS sendiri untuk bertemu dengan kerabat untuk menyelesaikan isu ini atas tuduhan yang Kita dah jumpa dah. Kita jumpa 2 hari lepas. Kita dah jumpa dan kita memang berhasrat lah, ya, kita berhasrat untuk berjumpa mereka ini, bagi kita tak nak ada konfrontasi, ya. Kita kalau boleh, macam yang saya sebut tadi, kita saling melengkapi. Jika mereka ada maklumat, mereka-mereka yang memerlukan, salurkan kepada kita. InsyaAllah kita akan bantu secepat mungkin. Ini yang berlaku terhadap agensi-agensi ataupun NGO lain. Kami bekerjasama dengan ramai NGO, ya, ramai NGO yang mereka menyalurkan maklumat, kita mengambil tindakan secepat mungkin. Sebab mudah zakat, bukan saya sebut kata mudah tu, maksudnya zakat ini ada guideline-nya, asalkan mereka memenuhi syarat yang ditetapkan, insya-Allah kita akan bantu. Ya. Silakan, ada lagi? Terima kasih kepada pihak media pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang mendengar, sama ada online, secara live, sesi media ini. Semoga memberi manfaat bukan sahaja kepada lembaga zakat, juga kepada masyarakat, juga kepada semua yang terlibat, dan kita harapkan peristiwa ini menjadi iktibar kepada kita, dan kita sama-sama mengelakkan perkara ini daripada berlaku, yang tidak memberi satu imej yang positif kepada institusi Islam, dan tidak memberi manfaat kepada sesiapa pun. Jadi sama-sama kita ke arah yang lebih baik. Kami cuba menjalankan pengurusan zakat kami sebaik mungkin.
kerana kami menjalankan amanah Allah untuk melaksanakan kutipan, dan kutipan itu haruslah diagihkan 100% kepada 8 asnaf yang layak. Terima kasih. Selamat Raya, Mak Aizal Batin.